Semuanya adalah tok pekong, berhala dan manusia itu sendiri. Nampak? Uiddat lil kafirin. Disediakan asal tanda awal cipta neraka ada matlamat dah untuk kafir je. Dah mana orang Islam masuk dalam neraka? Orang Islam masuk neraka bukan tujuan untuk dimasukkan dalam neraka. Nak buang segala dosa. Bila bersih, masuk dalam syurga. Allah cipta syurga untuk orang beriman, cipta neraka untuk orang kafir. Tapi ada juga orang beriman yang bila dia mati, dia tak dah nak bersihkan diri dia, maka dibersihkan oleh Allah di akhirat nanti dalam api neraka. Bukan diazab, tapi dibersihkan sahaja. Nampak? Walaupun sebut dengan nama bersih, panah tetap panah. Sebut dalam nama hadis, sebutlah dalam hadis bahawasanya sakit tetap sakit. Tapi jangan pula kita pakar fakta ni. Tak apa, kita orang Islam, akhirnya kita masuk syurga juga. Lagu-lagu mana pun kita jahat, kita akan masuk syurga. Ada budak-budak dia cakap gini. Bila orang kata cerita bab zina, bab apa, bab tak ada. Kalau kita orang Islam, kita minum arak ke, kita berzina ke apa, kita masuk syurga ke? Kalau kita masuk neraka tak lama, dalam 10,000 tahun je kita masuk. Jangan. Allah kata fattaqu. Maka hendaklah kamu takut. Jangan cakap gitu. Walaupun kita berzina, minum arak, bunuh anak, berjudi, syak dadah, macam-macam kita buat, takut juga kepada neraka. Kena takut kepada neraka Allah. Kerana itu bukan tempat yang layak untuk kita. Kena takut. Maka yang keduanya ilmu. Dengan ilmu, maka jadilah kita seorang hamba yang taat untuk beribadah. Bila kita beribadah tanpa ilmu, kita fahamlah. Ibadah tanpa ilmu. Seorang laki-laki dia semayang, sokok sujud, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Digikan Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi jawab, Waalaikumsalam. Kum fasalli fa innaka lam tusalli. Bangun dan semayang semula, kamu belum lagi semayang. Padahal dia telah semayang. Ada takbir, ada fatihah, ada raka', ada tahiyat, ada salam. Tapi Nabi kata semayang semula. Lepas dia semayang, dia mari lagi. Nabi kata lagi, kum salli, bangun dan semayang semula. Fa innaka lam tusalli, kamu belum lagi semayang. 3 kali Nabi kata kamu belum semayang. Rupa-rupanya meninggalkan tamakninah. Nabi ajar sumarka hatta tatma'inna raki'ah. Kemudian kamu dah boleh rokok, dan kamu biarlah rokok itu sampai keadaan kamu tamakninah. Rupanya tak ada tamakninah. Pada mata manusia dia adalah orang yang semayang, tapi pada mata Rasulullah dia belum semayang. Kenapa? Nabi pesan, sallu kama ra'aitumuni usalli. Ini ilmu. Kita tengok Rasulullah, kama ra'aitumu, tak kama alimtumu. Kata ulama-ulama yang tafsirkan hadis. Sahabat pakai asal ayat kama ra'aitumuni, kama sebenarnya yang kamu lihat aku semayang. Sahabat dia dang dengan Rasulullah. Kita dang, tak dang. Kita dang kitab-kitab hadis yang dibicarakan oleh ulama-ulama. Sana sampai Rasulullah, maka kita tak lihat sebagaimana yang kita tahu. Nampak? Ilmu penting. Itu baru dalam bab semayang. Dan kalau semayang itu tidak sah, semayang tak jadi. Nabi kata fa innaka, maka sesungguhnya. Nabi tak kata anta. Nabi kata fa innaka, maka sesungguhnya kamu belum lagi semayang. Bila belum semayang, Allah Rabbi tak tercatat sebagai orang yang semayang. Itu baru bab semayang. Dalam bab taharah tak faham, dalam bab taharah tak faham dalam bab taharah. Basuh kaki tak sah wuduk. Seorang laki-laki dia mari tanpa ilmu, dia mari ambil wuduk. Dia pun sampai time basuh kaki, dia tak gonyoh, dia jiruh ke belakang, jiruh gitu. Nabi kata wailul lil aqabi minan nar, celaka 2 tumit dalam api neraka. Sebab tu Rasulullah ada kala dia kerah, ada kala dia lembut. Nampak? Dengan orang-orang yang jauh, orang kampung, orang darat, orang dusun yang jarang datang dengan majlis Rasulullah, Nabi tegur dengan lembut. Sahabat yang sentiasa ada pada majlis Nabi, Nabi tegur dengan kerah. Wailul, celaka, aqab, 2 tumit, innar, dalam api neraka. Mana tumit celaka ni, ambil wuduk dak rata ni, celaka punya tumit masuk neraka. Kerah. Kerah kalau ni kalau dia tegur gitu, beromah hanya. Tak.
Batu Rasulullah dia ada time keras, dia ada time lembut. Dua sifat dia ada, sifat Nabi Harun, sifat Nabi Musa. Kita tak kalau keras, oh keras ustaz ni. Tak keras, hukum. Suara tu kuat, hukum sama. Betul tak? Hukum tu sama, jangan hukum keras. Hukum keras tak boleh. Allah kata faqta'u aydiyahuma, hukum hudud. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, maka hendaklah kamu, hei kerajaan, memotong tangan keduanya. Kerajaan tadi buka kita tafsir faqta'u tu. Marji' domain tu jamak tu. Bukan individu tu, pihak yang berkuasa. Kita boleh potong. Kita potong kuku boleh. Faqta'u aydiyahuma. Nampak? Lagi kalau kita mengajar menyampaikan pada umat, kita sebut potong tangan keduanya, kita tak boleh kata keras atau lembut. Nada aje keras. Nada tak apa keras. Jangan hukumkan. Hukum keras ni Allah kata potong tangan kedua. Kita keras pada Allah Ta'ala lagi. Pencuri laki-laki perempuan, sabit kesalahan, cukup nisab barang curian, maka adalah kamu potong tangan dan potong pusatnya. Tu baru keras lebih pada Allah. Tak. Tapi kalau sama dengan Quran keras tak? Tak keras dah, sama dah. Cuma suara keras. Kadang-kadang yang ngaji suara keras. Tak. Pencuri laki-laki perempuan tak ada kira siapa-siapa. Kalau cukup nisab barang curian, sabit kesalahan, kamu potong tangan keduanya. Sama tak? Oh keras ustaz. Tak. Suara tinggi. Hukum sama tak? Tak keras. Hak lembut gitu kau. Kita pergi kat ustaz lembut sekarang, potong tangan keduanya. Dah. Jadi sama saja. Jangan kita ekstrim. Jangan kita ekstrim. Ekstrim ni benda melampau ganah. Tak ada ekstrim. Kalau kita khabar apa yang tepat sebagaimana ada dalam hadis, di dalam Quran, dalam kitab ulama, bukan ekstrim. Ekstrim ni over, lebih daripada apa yang telah ditetapkan oleh syarak. Itu baru ekstrim. Kita ucapan ekstrim tak apa. Tak apa ekstrim. Nampak? Minggu lepas kuliah di mana Puchong Perdana. Oh besar masjid. Nampak? Tapi penuh kok orang. Alhamdulillah. Tahniah bagi warga KL. Seluruh Semenanjung ni kuliah di Lembah Kelang paling ramai orang. Nampak? Saya diberitakan dalam 8,000 di Puchong Perdana. Orang-orang muda paling ramai, 70%. Di Shah Alam hari itu saya dimaklumkan oleh AJK Shah Alam 24,000 orang. Alhamdulillah. Bila dia mari dengar pentingnya belajar, pentingnya ilmu, pentingnya agama, lepas tu bertebaranglah, cari sendirilah. Nak untuk teruskan kuliah tiap-tiap malam. Kita buka minda je. Jadi di Puchong Perdana ni kita tak pernah dengar lagi MC, pengerusi majlis, yang begitu lantang. Rupa-rupanya dia ni adalah apa dia? MC terbaik seluruh, nazir terbaik seluruh Selangor dan wilayah Persekutuan. Nampak? Oh hebat dia cakap. Nampak? Pada malam ini kita akan dapat mendengar Allah. Itu pening. Terkejut kita. Betul sungguh memang nazir terbaik, pengerusi masjid terbaik. Betul tak? Bergegar speaker. Bos tu hak tiang besar ni gitu. Tengok dia bersemangat dalam kerja-kerja agama. Hebat. Ni kita nak lantang suara kuat sampai kita jadi habis modal nak mengajar. Nampak? Hebat punya MC. 5 minit je. Tapi mengujung tu bila last apa benda ni? Kuliah tu kita tanyalah. Nampak lantang hebat sangat. Ada tak orang laki-laki ni yang bercita-cita nak berpoligami? Nampak? Masing-masing tunduk. Orang lantang tadi pun tak buncul. Tak apalah dia bab-bab, ada bab kita keras, ada bab kita lembut. Nampak? Kadang-kadang dia orang marah keras. Keras tak apa, suara keras, jangan hukum keras. Apa tu, jangan keras pada hukum. Keras dalam maqam taklim tak apa.
Kita luar jumpa dengan masyarakat, kita berlembut. Kita buat kajian, tanya budak-budak, tanya dalam, kita nyamuk dalam Yahoo Messenger, dalam apa benda, dalam apa ni, SMS, dalam apa benda ni, email. Tak, kita cek. Kenapa kuliah kita ramai? Dia orang kata di antaranya kerana membuka ruang bertanya. Nampak? Buka ruang bertanya. Beri budak-budak dapat mengetahui masalah. Kemudian kita nak tarik orang muda, jangan panjang sangat artikel atau jawapan tu. Reka. Pendek. Nak, kalau ilmiah lain, kita nak panjang. Satu jawapan, masalah batal wuduk. Oh, 3 muka artikel tu lain. Tapi budak-budak marapik nak baca kalau 3 muka gitu. Dia tak baca, nak boleh baris. Batal bos. Okey lah ya. Betul tak? Ini masalah. Benda-benda ni kita kena bawa. Jangan kita kadang-kadang selampau over sangat. Tak? Panjang lebar cerita ni, budak-budak pun bengong. Apa benda bengong. Jadi yang ketiga lepas pada ilmu, iaitulah amal. Ini yang kita bimbang. 4 soalan. Yang pertama tanya tentang umur. Hadis yang saya baca semalam. Nabi kata, la tazallu qadama ibni adam yaumil qiyamah indallah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan dapat bergerak 2 tapak kaki manusia di akhirat nanti di hadapan Allah setelah dia ditanya dengan 4 soalan. Soalan pertama, umur kita berapa? Yang kedua, masa muda bagi ke mana? Yang ketiga, harta kita ambil ke mana? Daripada mana kita dapat, ke mana kita belanja? Yang keempat, apa yang kita amal, apa yang kita tahu, kita mengaji, kita amal tak? Nampak? Ni yang kita bimbang. Nampak? Hak ni yang Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Imam Hanbali rahimahullah ta'ala menangis. Satu hari Imam Hanbali dia beritahu kepada anak dia, siap-siap kemaskan rumah. Kemaskan rumah. Sebab apa kemas rumah? Kerana guru saya nak datang bermalam. Siapa guru? Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala daripada Mesir akan singgah di Baghdad. Imam Hanbali duduk di Baghdad, anak murid dia. Nampak? Kamu akan tengok orang yang paling hebat atas muka bumi. Anak dia pun kemas-kemas rumah. Datang Imam Syafi'i, tidur rumah dia 3 malam. Nampak? Pada malam ditulis kitab. Rumah orang dia bawa kertas tulis kitab. Dan ada satu masa tu dia menangis. Dia menangis. Anak Imam Hanbali ni sekodeng. Dia tengok kolobang. Buat apa pula nangis apa semua. Dia beritahu kepada ayah dia Imam Hanbali. Guru Imam Syafi'i, dia suka, dia berzikir, dia semayang, dia tidur sekejap, dia bangun, dia menangis. Jadi Imam Hanbali tanya, kenapa tuan menangis? Sebab kita banyak dah ilmu, banyak guru dah. Allah akan tanya kita, adakah kita amal dengan apa yang kita telah belajar? Imam Syafi'i ni jenis hati nipis. Nampak? Dia mudah menangis. Macam kita hati mampu. Tak jadi apa. Tengok cerita keling baru menangis. Kalau nak kenang ilmu kita banyak, amal sedikit, kita tak menangis. Kerasnya hati kita. Itu lah. Ni yang kita bimbang. Nampak? Menangis. Dia takut sangat. Allah tanya kayak gini. Muamal dah ilmu yang mudah. Mu hebat sangat ni, buat kitab, buat buku, buat apa, muamal tak? Hak ni kita kena berfikir selang hari supaya kita rasa bertanggungjawab dengan ilmu yang telah kita pelajari. Nampak? Jangan sedak tak tahu pakhwana. Kehidupan kita sama dengan orang yang tidak ada ilmu, padahal kita berbeza. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, adakah sama orang atau kehidupan orang yang ada ilmu dengan orang tak ada ilmu? Patut tak sama, la yastawun. Tak sama. Tapi jangan kita bagi sama. Hayati maksud ayat Quran ni. Biar ada beza. Ni kadang-kadang sama. Hak dia buat, kita buat juga. Nampak? Kemudian ikhlas, hak terakhir sekali. Adakah kita ikhlas sekarang? Kita cemerlang dah dalam akademik, cemerlang dalam akhirat, dengan ibadah kita, dengan zikir kita, dengan perjuangan kita, dengan tasbih kita, dengan tarekat kita.
dengan menulis kitab kita, buat buku, buat artikel dan sebagainya, ikhlas tak? Ikhlas. Makna lepas daripada segala. Semua lillahi rabbil alamin. Kalau ada pak ni, siapa kepada Allah. Selamat dunia wal akhirah. Nampak? Kehidupan kita perjuangan. Perjuangan bukan nak huduk je. Perjuangan ni, kawan-kawan kita sekeliling kita. Kita mengaji agama, adik-adik kita berapa orang? Tak heran agama. Pak saudara kita berapa orang? Tak heran kuliah-kuliah agama di kampung dia. Nah, ini sekarang perjuangan kita. Kita duduk di IAA, kita mantapkan ilmu kita. Bila kita keluar, kita kembangkan ilmu sebagai khalifah. Kena ingat, walaupun kita tak kerja sebagai ustaz, tapi aku lepasang UAE. Nak sapa juga agama, walaupun dengan pesanan ayah satu ayat. Masuk waktu semayang, jangan tinggal semayang. Nampak? Dakwah siapa saja yang kita sempat. Orang kafir, orang Islam, orang fasik, orang jahat, kawan kita, mak kita, adik kita. Ingat, bangun pagi hari ni aku nak dakwah. Dakwah tak mesti pakai serban. Dakwah tak mesti pakai jubah. Ada orang dia salah faham, dia ingat pakaian ni pakaian dakwah. Dia kata tadi ada orang cari mu tadi, mu tak ada di rumah. Kita kata orang macam mana dia pakai dakwah gitu. Dakwah bukan pakaian. Dakwah perbuatan, kita ajak manusia kepada benda yang baik. Nampak? Walaupun pakai Dengri 501, nampak? Pakai baju apa, baju t-shirt ke, baju kemeja ke, baju country ke, tak ada masalah. Nah, ajak manusia kepada benda-benda yang baik, dakwah namanya. Ad-dalul al-khairi kafa'ilihi. Dan bila kita seru manusia kepada yang baik, pahala kita sama dengan kita berbuat. Walaupun ulama kata kita tak pergi benda yang baik itu, dapat juga pahala. Contoh, kita beritahu pada orang malam ni di UIA ada ceramah, ada tazkirah, ada tafakuh fid din. Nah, dan seumpamanya malam ni di masjid ada ni, ada ni. Pergilah. Maka 10 orang pergi dengan sebab kita khabar, kita beritahu. Nabi kata kafa'ilihi. Kita ni macam buat. Macam kita yang pergi, pahalanya sama banyak. Walaupun kita tak pergi kuliah nak tu. Kita pergi main snooker. Tapi 10 orang yang kita suruh dia telah ada di kuliah, 10 orang tu kita dapat pahala. Faham tak? Kita tak pergi, kita duduk atas meja snooker, duduk uting bola ping, 6 mata. Faham tak? Ini contoh. Tapi adakah kita dakwah, kita nak pergi pak-pak gitu? Tak lah maksudnya. Tu luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Keluar dalam TV orang tak pakai tudung, kita dakwah anak kita. Dik, ni orang tak pakai tudung, dalam hadis kata tak pakai tudung, cerita Islam merah, kena bakar rambut dia gigi. Nampak? Ajar anak kita baru umur 4 tahun. Jadi bila kita ajar gitu, lain kali dia pun keluar. Dalam TV, kita duduk dapur. Duduk koyok nyok. Anak kita tengok dalam TV. Ma, ni hak cerita Islam merah ni kena bakar. Ada pula. Kita pun tengok, tak akan tudung. Tu dakwah, biar dia kenal. Ni dah ada TV, dia tengok. Habis dengan Tok Nyang, apa, pada tengok drama. Nampak, ayat-ayat cinta, tahajud cinta. Gitu. Lepas tu feeling, aku ni pakai perdah gini. Aku ni ustaz ni macam aku dah ni gini. Ni feeling semua. Duduk dalam alam khayalan. Bangun. Jangan dah tengok drama-drama dah. Buang masa. Baik kita tengok National Geographic, Animal Planet, Kengga lawang ikan paus. Sebab tu makhluk Allah. Nampak? Tafakkaru fi khalqillah. Orang putih buat kajian ikan jerung, kajian ikan paus, kajian tentang semut, kajian anak-anak, kajian tentang rimah. Hak ni kita tengok. Maka kita mengagungkan kebesaran Allah. Ni tengok drama, baru hero nak kena tikang, yang jejeng. Bersambung malam esok. Malam esok sambung pula malam lusa. Lah-lahnya daripada anak dara, ni jadi tu orang dah. Daripada zaman anak dara dia tengok cerita movie, cerita drama, ni jadi tu orang. Nampak? Habis masih tak ada nak selawat, tak ada tazkirah, tak ada hadir kuliah, tak ada nak berzikir, tak ada baca Quran, tak ada nak muhasabah diri. Nampak? Petang kabar malam ini jangan lupa selepas rancangan berita 9 malam, sambungan yang semalam hero nak kena katok. Jadi kita pun congok tengok budak. Bukan kata budak-budak, 3 generasi bawah ada.
Cucu mak tok. Sini panggil benda. Mak pada mak kita. Ha? Nenek. Lepas tu panggil grandmother. Tiga generasi tu. Nampak duduk depan tu. Menangi-nangi tengok. Ego kena tikang, kena katok. Nampak? La ilaha illallah. Buang masa mana? Kecemerlangan. Nak cemerlang mana kita? Kalau dalam bab mengaji sekolah, mengaji universiti pun kita buang masa. Baik kita tengok buku. Nak? Baik kita baca buku. Kita nak periksa esok lusa. Pada nak tengok cerita gitu. Nak? Bukan cerita betul. Action, cut. Okey, cut, action. Duk main gitu. Action, cut. Mana terang-terang tipu. Nak diambil masa kita supaya kita habis masa. Innamal hayatud dunya mata'ul urud. Nampak? Kenikmatan yang di keliling kita banyak telah menipu daya kita. Nah, habis kita masa. Tua dah tu, nak tengok juga. Ngalu main drama gerak tu. Tengok juga tu. Dah boleh nak jalan tu erik tiko, cucu terik tiko. Waktu beg luar. Tengok. Habis masa dalam zaman muda dia lara dah. Zaman tua duk tengok cerita-cerita yang tak beri sedikit pun input. Nampak pada kehidupan sebagai seorang muslim. Ni benda-benda kita kena fikir. Baik kita duduk dalam, nak duduk dapur tengok buku. Tak mau tengok buku agama, buku dunia. Nampak? Empat ni insya-Allah daripada iman dengan ilmu, kita amal apa yang kita ada dan ikhlas. Jangan kerana sesuatu. Nah, bab ikhlas ni jangan kita lebih pula, jangan ekstrim. Tengah-tengah orang tu kata kalau imam tu ada gaji tak sah ikut. Ni ekstrim. Ulama kata sah, boleh jadi imam, tak ada masalah. Ni baru ekstrim. Kita pandai-pandai lebih sangat, obor sangat, tak sah. Tu bila kalau azan ada gaji kerajaan bagi, tak sah. Ni ekstrim. Nampak? Dan kan tak ada masalah, harus disyarak. Yang fatwanya ulama-ulama. Di antaranya Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Nak menantu Nabi, fatwa. Nak pada zaman jadi khalifah harus imam, mufti, bilal, ustaz ambil gaji. Tak ada masalah. Tapi biar lillahi rabbil alamin. Tapi kita tahu tak dia kerana lillah apa ataupun lid dunia? Kita tahu tak? Tak tahu. Bila tak tahu, husnuzan zanni. Ini perjuangan hidup yang berlaku dalam kitaran hidup kita. Kadang-kadang kita su'uzanni. Nampak? Tengok orang mengajar dapat duit, ambil duit tu, tak ikhlas tu ambil duit. Padahal Imam Hanafi orang beri duit dia 10,000, dia ambil. Khalifah berkenang dengar sedak dia mengajar, bagi 10,000, dia ambil. Muarak pada Imam Hanafi. Nampak? Ini masalah, jangan over. Dan kalau dia tidak ikhlas, serah pada Allah. Fa amruhu ilallah, serah kepada Allah. Bukan disebut orang. Lainlah disebut atau ditulis belakang tu persatuan imam-imam kerana gaji, bukan kerana Allah. Tulis atas belakang tu lain. Tak? Jadi bab kita ni sangka baik dengan orang dan kita jaga diri kita, jangan ada benda-benda yang kotor seperti ini. Nampak? Insya-Allah. Jadi kita telah berlalu 1 jam, kita ada 1 jam ataupun 40 minit lagi insya-Allah untuk menjawab kemuskilan yang kita nak jawab sahaja. Tak ada ekong ke ni? Tak ada? Ramah sangat? Biar sekejap je. Balik lagi buka baju lah. Dan menyatakan segala semayang sunat dan semayang berjemaah dan semayang qasar dan jamak dan semayang jemaah dan segala sahnya jemaah dan semayang hari raya. Semayang hari raya ni hebat. Nampak? Semayang hari raya. Orang perang yang uzur, yang haid, Nabi suruh mari. Tu hebat semayang hari raya. Semayang biasa dah hari lah duduk di rumah, dah mung period, mung keluar darah haid. Tapi semayang hari raya, raya fitrah, raya korban, orang uzur Nabi suruh mari juga ambil keberkatan solat Aid, solat hari raya, berkat dia.
Nampak? Tu hebat mayang raya. Ni kita balik lewat sikit dak mayang raya. Balik pada Kuala Lumpur, pagi raya sampai pukul 9.30. Tengok orang tubik pada sijik. Natang dak dang setarang mayang raya. Dak apa semayang di rumah tak boleh? Boleh juga. Dah tak dang hak jemaah. Mayang seorang. Dapat padilat juga. Dak. Dia tu dak dang sampai 9.30 orang sudah. Boleh kan semayang seorang dah kita tak dang? Nak, jangan baca ketubah pula ke orang bodoh seorang lagi. Nah. Boleh kira pasal bodoh. Ni baca ketubah siap ke tokak-tokak. Nah, semayang seorang ambil sunat hari raya kerana tak dang berjemaah. Ini tak mayang tu. Jadi tak tahu kehala. Pok mati semayang jenazah dah tak anda? Nak, dah anda nak semayang jenazah apa kalau tak anda? Dan semayang gerhana, semayang minta hujan dan semayang mayat. Mak kita bela kita, beranak kita. Takkan kita tak semayang mayat ni? Lain kita tak ada dalam negeri. Mak kita mati Mekah, kita ada Mekah, mak mati sini. Itu lain. Kita ada kapung, kita tak semayang mayat mak kita. Jahat bunyi anak. Anak bulu betung. Tak tahu kan? Pak mu bela mu daripada kecek ni nak hak kelauk hak cedung nanam padi, hak wak rumah faham, nak cari makan, nak besarkan anak. Bila ibu bapa mati, kita ni kata ulama jadi imam solat jenazah. Bukan tak reka. Orang yang paling afdal menjadi imam adalah anak si mayat. Nak dah anak nak mayang kau, anak spambok dah ni. Hak bodoh letak dah. Nah, dah reti ke benda. Dan menyatakan segala doa kemudian daripada semayang dan lain daripada warid. Yang warid yang datang daripada Nabi SAW dan sahabat ni. Wirid lepas mayang ni tidak ada pun Nabi kata kena wajib kena baca ni. Bacalah sekadar mana yang kita sempat. Kalau kita tak ada kerja, baca biar banyak. Kalau kita ada kerja, baca pendek pun tak apa, baca belajalang pun boleh. Nak baca lain pada Tok Imam pun tak apa, nak sama dengan Tok Imam pun tak apa. Boleh belaka, jangan balah. Kalau ni dia kata, dah boleh baca pula wirid sama dengan Tok Imam, bid'ah pula, tu ngaruk belaka. Dah boleh baca kuat pula, boleh. Mu nak baca kuat, nak baca kohor, baca. Yang tak pakainya, tak maris juga, tak maris sejik. Hak tu, hak susah. Tapi kalau kita nak baca lain pada hak imam baca ramai-ramai, kita jangan baca kuat. Tu imam ramai-ramai dengan makmum, subhanallah subhanallah subhanallah. Kita belakang astagfirullahalazim astagfirullahalazim. Berat nandang. Panggil gila khinzir. Sebab tu ulama kata dalam bacaan selepas salam, kuk pandai kita nak baca sama dengan imam boleh, kita ada wirid kita suku boleh, kita nak baca pendek boleh, nak baca panjang boleh, sama dengan imam boleh. Imam Syafi'i kata kalau kita ada masa, yang afdalnya kita biar selesai sama dengan imam kalau ada masa. Dadang lah pasal kena gi dalam jalan boleh wirid. Kita ada kerja pula, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, boleh pergi lalu pasal ada kerja, ambil motosikal wirid atas motor, astagfirullahalazim astagfirullahalazim. Macam kita wirid dalam sejid juga. Siapa kata kuilat, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Orang sebelah tengok tengok apa tengok tengok pula tak ada apa-apa dalam kereta boleh wirid. Nampak qiyama wa qu'uda wa ala junubikum. Kan boleh kan? Wirid ni, zikir ni, ingat Allah, sebut Allah, tak mesti duduk. Dah kita ada kerja, belang jalan, belang berlari, belang duduk, belang tertang boleh. Tak ada masalah. Tertang gini, kaki tak kaki. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada Tu dia kaki kalau kita wirid pula bawa tu sikar kan jadi accident. Lagi bagus. Accident, mujur baru. Mu accident mati tengah wirid. Boleh tak? Subhanallah, 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 lakung, bahang lagi minyak. Tak? Boleh tak mati gitu? Boleh tak? Mulut basah menyebut nama Allah, mati langgar di lari. Boleh tak? Ni tengah bilang binti Mak Aisyah mati. Faham tak?
Dan orang yang soleh-soleh yang dulu-dulu kita nak baca zikir hak Nabi baca dalam hadis boleh, nak baca doa sahabat boleh, nak baca zikir para tabi'in boleh, nak baca doa-doa para imam, para ulama, para wali boleh, atau hak tok guru kita karang boleh ke, atau hak kita reka sendiri boleh belaka, kata ulama. Semua molek belaka. Yang paling afdal maksur hak datang daripada lidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak tu nombor satu. Nah, tak payah balah ha. Nak baca ni, aku nak baca ni. Senang. Neh. Apa-apa pun hak terbaik daripada Rasulullah. Neh. Ada ke orang dia baca zikir ni hak tok guru dia susung. Gini hak tu imam lain. Tak ada masalah. Comel belaka. Boleh pahala belaka. Jangan main-main. Nah, subhanallah tamlaul mizan. Sekali sebut subhanallah penuh timbangan. Bukan racing, timbangan di hari kiamat. Nampak? Dia suka. Tahu tak? Subhanallah walhamdulillah. Tambah suti lagi alhamdulillah. Tamla'ani. 2 timbangan penuh di hari kiamat. Nah, jangan main-main sebut zikir. Walaupun sepatah pun tak apa dah. Nah, lepas tu kalau orang awak arwah ditahlil kan. Nah, setengah-setengah pak liwat panggil wak arwah. Tahlil la ilaha illallah. Kita sebut sekali apa? Tuan Omah kata apa sebut sekali je? Dah 5. Aku nak sebut sekali. Wajib je. Ulama-ulama yang amang tu dia karang je lah. Pada kita nak menenda amalan-amalan kita nak buat, bila nak hadiah pada orang telah mati. Dia pun buat 100 kali. Nak, bukan wajib. Kita nak ikut dia, apa kita nak reka sendiri, tak apa. Nak, awak arwah, kita tak buat macam orang lain. Kita baca kul Allahu ahad 3 kali. Boleh? Ada masalah? Oh, kau tak buat gitu lah, tak buat gitu. Peduli apa pun tak buat. Boleh belaka. Bukan wajib. Baca 100 kali tu wajib tau. Tahlil. Tak. Nah, elok dibaca. Dah kita nak baca 99 boleh. 97 pun boleh. Tahu tak? Biar faham gitu. Benda kita buat, kita faham dah. Amalan ni kita buat tahlil, tak baca macam orang ramai. Nah, kita nak baca sekali je. La ilaha illallah, kita doa. Tak boleh kata apa tuan rumah. Sebab la ilaha illallah afdalu kalimat, afdalu ma qultu wan nabiyyu min qabli. Kalimah yang paling afdal yang aku sebut dan nabi-nabi sebelum aku sebut, la ilaha illallah. Nombor 1 sekali. Lepas tu jumlah ulama, zikir yang paling tinggi nilainya la ilaha illallah. Faham? Afdalu ma qultu, aku yang aku sebut hak mahal sekali la ilaha. Nabi kata. Nah, Tuan Omah kata mana sekali karang 100 kali? Tak wajib Tuan Omah. Sekali saja. La ilaha illallah. Penuh 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Jangan main-main kalimah tauhid. Nampak? Okey, kita buat sekali malam ni. 1 2 3. La ilaha illallah. Sekali gitu lah. Ada orang tulis tau? Ada tak orang tulis yang paling tau? Tak ada orang tulis. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Kan dia orang tulis kan? Raqib atid. Tak? Ada. Malam ni kita tak tahlil belaka kata Tuan Mahir kita baca kulhu 3 kali. Nabi kata sekali baca kulhu macam 1/3 Quran. Dah 3 kali baca dak khatam. Fadilat dia tak apa-apa. Nah, kena tukar sekali. Baca sekali lah kata la ilaha illallah. Boleh ya? Kalau ada orang mati-mati. Ke mana? Dia sikit boleh makan darah. Nah. Dah. Asal ikhlas. Dr. Wahabah Zuhaili sebut dalam fatwa dia, siapa yang tidak ikhlas membaca tahlil, kemudian dia tidak boleh menghadiahkan apa-apa kepada si mati. Nampak? Hidup lagi pengarang, duduk di Syria. Pengarang kitab fiqh Islami, Tafsir Al-Munir. Bukan barang orang. Nampak? Kita kena ikhlas dulu. Nak kita orang panggil wak arwah tu, ikhlas. Bila ikhlas kita sebut sekali la ilaha illallah, ada ganjaran. Bila ada ganjaran, sah kita kata Allahumma ja'al sawabam qara'tu wa ma halaltu min qauli la ilaha illallah ila arwah pulang ibnu pulang. Baru tu. Ni gila akan ke darah. Ada tak? Niat ikhlas itu. Tak ada lah. Nah, niat dah nak makan. Pagi tu dah makan dah nasi.
So nak ini malam ni 4 leh namak lah ni. Boleh. Nasi minyak lah ni. Nak. Ha. Ada pahala tak? Tak ada pahala. Bila tak ada pahala munah hadiah kepala otak apa? Habis saja tuan rumah mampu 1,500. Tak boleh kepeng. Nak, biar juru sangat jangan awak punah harta benda orang. Nak. Sebut sekali. Malam ni kita buat sekali kata ketua amah. Tak mau buat banyak kali. 1 2 3 la ilaha illallah. Kata belaka, okey tuan amah, nasi. Nah. Nah, apa benda? Betul bukan kita suruh buat gitu, nak faham. Benda kita buat tu kita faham dah. Kita duk wirid lepas ni faham dah benda hukum ni. Baru senang. Baru kita dak balah. Nak. Tengok orang buh tangan sini. Mana buat mana? Dah dia mazhab Ambali di Cilegon hadis buh tinggi. Dah orang buh bawah pada pusat. Nak mana di Cilegon pada Imam Hanafi. Hanafi kata hadis ni lebih kuat pada atas dada. Nak. Jadi kita ada ilmu. Oh gitu ada apa kan? Ya kita atas pusat. Nak boleh ada mazhab Maliki dengan Hambali atas ada pusat. Dak balah langsung dah. Comel belaka. Kerana hadis ada belaka. Jangan hak tak ada hadis, dia buh bawah pegang burung. Tu tak ada hadis tu. Oh tu set main burung titik. Nah. Jadi bila kita ada ilmu, kita jadi baik dengan orang. Ya, jadi baik dengan orang, jadi tak buruk suka dengan orang. Dan kita boleh tolong orang dan kita boleh memberi manfaat pada diri kita, ibu bapa kita dan masyarakat. Nah, walaupun kita pandasa je Fatihah. Dia ajarlah kawan dia sama-sama mak repik congek motor je. Kawan ni dah reti Fatihah. Dia seorang lah set motor dia pandai Fatihah. Dia ajar. Dapat pahala berlipat ganda. Tak putus selama orang guna Fatihah dia. Nak pada hari pandai Fatihah mayang dak pun. Tak pandai Fatihah tapi dapat juga pahala tu nak khabar. Pentingnya kita menjadi alim, bukan alim makna ulama besar, tapi kita jadi tahu daripada kita tak tahu. Dan doa hifzul iman dan beberapa faedah yang amat besar kelebihan dijadikan oleh Allah akan kitab ini semata-mata khalif bersih bagi zatnya dirinya Allah yang maha mulia, bukan niat kerana apa tapi nak mencari keredaan Allah. Kata pengarang amin, mana ya Allah istajib doa lana, perkenankan doa kami. Wallahu a'lam. Kita tengok soalan.